Bubble sort. Okay, isian buih. Okay, contoh 3 menunjukkan satu senarai nombor diisi secara menaik menggunakan kaedah isihan buih. Atau cara JavaScript, dia menggunakan JavaScript. Pasal tengok dia guna script kat sini. Buka script, tutup script dalam body. Dan output untuk isian buih ditunjukkan dalam raja 31114. Ini output dia. Okay, isian buih secara umumnya kita buat macam ni tau. Kita buat dah masa form 3. Asal dia adalah, tengok yang asalnya nombor 5, 1, 4, 3, 2. Kita nak susun ikut urutan menaik, isihan menaik. Okay. Untuk bubble sort, kita akan bandingkan dua item bersebelahan. Okay. Mula-mula kita bandingkan item pertama dengan kedua. Lepas tu bandingkan kedua dengan ketiga. Lepas tu ketiga dan keempat, keempat dan kelima. Kita banding item bersebelahan. Kalau untuk urutan menaik maksudnya bila kita bandingkan 5 dengan 1 kan. Untuk menaik yang kecil mesti duduk depan, yang besar ke belakang. Okey, 5 dengan 1 perlu ubah tempat tak? Perlu. So 1, 5, 4, 3, 2 macam tu kan. Lepas tu kita bandingkan item yang kedua dengan ketiga. Okey, sebenarnya dia menggunakan indeks. Ini adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan 4. Okey. Macam ni, 5 dengan 4 perlu ubah tempat tak? Perlulah kan? Urutan menaik, 4 kena duduk depan, 4 kecil. Okey, 5, 3, 2. Lepas tu bandingkan dua ni. Perlu tukar ke tak perlu? Perlu, okey. Yang ni kita perlu tukar tempat. Yang lain kita hanya turunkan saja. Turunkan. Okey. Ini 2. Lepas tu kita bandingkan yang belakang ni pula kan. Indeks 3 dengan indeks 4. Okey. Yang lain turunkan. 1, 4, 3. Perlu tukar tempat? Ya. So jadi 2, 5 kat sini kan. Okey. Yang ni kita panggil sebagai lelaran. Lelaran 1. Okay, dalam satu pusingan. Pusingan tu ada berapa kali perbandingan? 1, 2, 3, 4. Dalam pusingan 1 ada 4 kali perbandingan. Okay. Nampak tak? Dalam pusingan 1, item yang paling besar, dia akan duduk di paling belakang ni. Nanti kalau buat, awak mesti check. Untuk urutan menaik, pada lelaran pertama, pusingan yang pertama, nilai terbesar mesti duduk paling belakang untuk menaik. Kalau isian menurun, nilai paling kecil mesti duduk paling belakang. Okey. Okey, kita tengok Seterusnya lelaran yang kedua, kita banding pula. Yang ni dah habis dah satu pusingan. Banding. Okey, indeks 0 dengan 1, 1 dengan 4. Perlu tukar ke tak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Okey, 1, 4, 3, 2, 5. Lepas tu yang ni pula kan? Perlu tukar tak? Perlu. Perlu. Okey, 2, 5. Okey, lepas tu yang ni. 1, 3, 2, 4, 5. Okey. Okey, untuk lelaran yang kedua, lelaran 2, kita bandingkan sampai sini saja. Yang hujung ni kita tak buat dah. Sebab yang ni dia tetap dah tadi kan. Ni dapat jawapan dah tadi. Buat turun saja. Okey. Untuk lelaran yang kedua, tengok. Nombor kedua terbesar mesti duduk di kedudukan paling dua belakang. Faham tak saya cakap? Faham. Lelaran pertama, nombor paling besar mesti duduk paling belakang. Lelaran kedua, nombor yang kedua besar duduk tani. Lepas tu kalau kita sambung lagi pun macam tu juga. Lelaran ketiga, nombor ketiga terbesar duduk di kedudukan kat sini nanti. Okey. Kita sambung tengok. Yang tak faham tanya Ini perlu tukar? Tak perlu kan? 2, 4, 5. Okay, saya tulis kecil-kecil dah. Tak celih dah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak payah banding dah. Sebab tadi kita dah banding dah, betul dah kedudukan dia. Ini betul dah. Tak payah ubah, tak payah kacau dah. Ini lelaran yang ke 3.
Lelaran ketiga, tengok. Nombor ketiga terbesar akan duduk di sini. Faham? Rosma faham? Faham cikgu, faham. Dayah okey Dayah? Okey, lepas tu kita banding lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3 tetap dah kan? 2 ni betul tak duduk tang ni? Betul. Betul. Okey, yang ni adalah lelaran yang keempat. Keempat. Nah, kita buat takat ni je. Yang lain kita tak tengok dah. Okey. Sebenarnya dekat sini pun dah betul dah jawapan dia kan? Ni kat sini dah jawapan dia betul dah kan ni? Ya. Tapi dalam atur cara komputer kena buat juga untuk yang last ni. Kena buat juga. Okey. Dia tak berhenti sampai sini walaupun dah dapat jawapan. Dia akan ulang. Ni kebetulan lah dapat jawapan. Kalau yang bukan jawapan dia perlu sampai akhir. Okay, dia akan ulang sampai habis. Okey. Lelaran dalam isian buih, lelaran kita panggil sebagai I. I. Okey. Yang ni yang kita bandingkan ni, kita banding indeks 0 dengan indeks 1 ni, yang kita bandingkan kita panggil sebagai J. Ini adalah J, indeks J. Ini adalah indeks J tambah 1. Indeks J, J adalah 0. Ini 0 tambah 1 ialah indeks 1. Okey. J, J ni adalah kedudukan item. Okey, kedudukan indeks item. Faham? J kedudukan indeks item, I ialah lelaran ataupun pusingan. Okey, kita tengok balik. Kita ada senarai asal adalah 5, 1, 4, 3, 2. Yang ni saya buat besar sikit. 5, 1, 4, 3, 2. Yang atas ni, ini kita panggil apa kelas? 0, 1, 2, 3, 4 tu? Indeks. Ya, indeks. Ya, yang ni kita panggil sebagai item ataupun elemen. Okay. Item pada indeks 0 ialah 5. Item pada indeks 3 adalah 3 macam tu. Okey, seterusnya tengok lagi bawah tu atur cara. var bil nombor sama dengan no.length, I, J. No.length maksudnya mengira bilangan nombor dalam senarai. Ada berapa nombor dalam senarai ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi no.length ni dia akan pegang nilai berapa? 5. Faham? Okey tak? Okey cikgu. Okey. 5 ni sebab ada tanda sama dengan maksudnya umpukkan. Umpukkan ataupun beri nilai. Beri nilai yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Maksudnya 5 ni, no length ni pegang nilai 5. 5 ni akan dihantar ke pemboleh ubah baru yang bernama bil nombor. Sekarang bil nombor ni akan pegang nilai berapa? Ni 5 ni masuk sini. 5 kan? 5. Okey. 5. Okey, settle dah yang ni. I ni lelaran, J tu kedudukan item. Sekali kita tengok. var sementara sama dengan no, 0. Kenapa kena ada sementara? Sebab kita nak tukar tempat. Ni, nak tukar tempat 2 ni. Kan, nanti kita nak tukar tempat. Untuk nak tukar tempat, kita kena simpan nilai dalam ni. Kita kena simpan dalam sementara. Simpan yang ni dalam sementara dulu. Bila kita simpan dalam sementara, dekat sini dia jadi kosong. Tak ada apa. Bukan kosong, tak ada nilai. Kosong. Kosong terus lah, tak ada kan? Okey. 1 ni pindah masuk ke sini. 1 ni tak ada apa. 1 ni akan masuk ke sini. Jadi sini akan jadi 1 nanti. Okey? 1. Kat sini dah tak ada apa, tak ada item. Tak ada item, maksudnya 5 ni akan masuk balik ke sini.
Faham tak? Sebab nak tukar tempat tu bukannya boleh tukar yang ni mai sini, yang ni pergi sana terus tak. Sebenarnya ni item asal yang 5 ni dia kena pergi duduk dalam ni dulu sementara. Letak asal di satu tempat lain. Lepas tu rumah ni, rumah pertama ni pindah mai duduk sini. Lepas tu yang ni, yang rumah lain tu baru masuk balik ke kedudukan sini. Satu. Itu guna sementara tu. Okay. Seterusnya kita tengok. Tak faham tanya nak? For I sama dengan kosong. I ni adalah lelaran. Saya tak tahu pasal apa dia guna kosong. Sepatutnya start dengan 1 lah kan. Okay, pusingan pertama. Tapi dia guna macam indeks juga. Okay, dia guna kosong. Tak apa, kita ikut je. For I sama dengan kosong. I kurang daripada bil nombor tolak 1. I plus plus. Okay, kalau tengok yang ni. Dekat sini, dia menggunakan struktur kawalan apa? Siapa ingat? Bersarang. Bersarang, betul. Bersarang, betul. Pilihan ke ulangan? Ulangan. Ya, dia guna struktur kawalan ulangan 4. Nampak ni guna 4 kan? Tapi dekat sini ada jugalah struktur kawalan apa ni? Ada if. Struktur kawalan apa? Pilihan. Okay, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan 4. Okey, kalau kita tengok kat sini perjalanan dia macam ni. Mula-mula dia buat for I sama dengan kosong. Ini dia buat yang pertama. I sama dengan kosong. Lepas tu dia uji syarat. I kurang daripada bil nombor tolak 1. Ini dia buat yang kedua. Ini pertama, yang ni kedua. Okey. Lepas tu dia akan buat yang ni. Dia akan pergi ke bawah. 4J sama dengan kosong. Yang ni dia buat kali ketiga. Okay, I sama dengan kosong. I kurang daripada bil tolak 1. Okay, kalau benar, dia akan pergi ke bawah ni. Dia akan buat J sama dengan kosong. Lepas tu dia akan buat J kurang daripada bil tolak I tolak 1. Okay, dia buat yang ni yang keempat. Awak kena tahu dia punya aturan ni. Urutan dia kena tahu. 1, 2, 3, 4. Okay, bila syarat ni benar, dia akan buat if. If no J lebih besar daripada J tambah 1 ni. Boleh tengok kat buku teks ya kalau tak jelas. Jadi dia akan buat yang kelima. Lepas dia uji dekat sini syarat ni kalau benar, dia akan buat yang bawah ni pula. Yang ni yang ke-6. Okay, fahamkan step dia. Jika syarat ni benar, dia akan buat penyataan di bawah syarat ni. Penyataan ni untuk ubah kedudukan. Macam saya bagi tahu tadi tu. Sementara akan ambil nilai yang ni. Lepas tu no J, tempat ni akan diambil oleh J tambah 1. Nilai dalam ni akan masuk ke sini. Lepas tu tempat ni dah kosong dah. Kan dah dia masuk ke sini, dia kosong. Yang kosong ni akan terima nilai sementara. Sementara akan masuk ke J tambah 1. Okay. Ketiga-tiga baris ni untuk tukar kedudukan. Lepas dia buat yang ni, yang ke-6, dia akan naik ke atas balik. Dah habis, dia akan naik ke sini. Ke gelung dalam ni tau. Dia akan uji ni. J plus plus ni. J sama dengan J tambah 1. Yang ni yang ke-7. Okay. J sama dengan J tambah 1. Lepas tu dia akan uji balik. J kurang daripada bil 6 tolak I tolak 1. Dia uji. Selagi syarat benar, dia akan buat semua yang ni. Okay. Apabila J tak memenuhi syarat yang ni, yang tengah ni, dia akan keluar. Keluar daripada gelung ni, keluar dan masuk ke gelung asal dia. Dia akan uji I pula. Yang ni adalah ke-8.
Okey tak? Ada soalan tak? Fahamkan betul-betul dia nak buat yang mana dulu, lepas tu ke mana. Boleh tak agak-agak? Susah ni cikgu. Itulah kalau berdepan senang. Pening. Tak apa. Fahamkan dulu yang 50. Agak pening. Sekejap lagi kita tengok. Itulah sebab susah panjang. Betul, panjang. Okey, dalam buku teks tolong buat dengan pensel. Yang saya buat nombor-nombor tu buat dengan pensel saya. Saya tunggu, buat dengan pensel cepat. Yang ni adalah yang pertama, 1. Yang ni yang kedua. Lepas tu yang ni yang ketiga. Ini keempat. Dia uji syarat. Lepas uji syarat, yang ni yang kelima. Lepas tu yang ni keenam. Lepas tu dia akan naik balik. Ni yang ketujuh. Okey, dia akan uji syarat. Syarat ni benar. Kalau benar dia buat yang bawah ni. Kalau tak benar, dia akan keluar daripada gelung dan naik balik ke atas. Dia uji syarat I++. Okey, tolong catat dekat buku teks, catat dengan pensel. Yang ni kan J++ tu maksudnya J sama dengan J tambah 1. I++ maksudnya I sama dengan I tambah 1. Tulis juga yang tu. Okey, selepas dia buat semua ni, dia keluar daripada gelung, ni keluar dekat sini, dia akan pergi ke document.write. Document.write ni maksudnya dia akan paparkan output. Kalau Python kita guna arahan print. Print apa-apa kita nak print kan. Itu Python. Ini dalam JavaScript. JavaScript untuk output dia guna arahan document.write. Okay, ini pun boleh ubah. Lepas tu tutup script, tutup body, tutup HTML. Okay. Akhir sekali dapatlah jawapan awak macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dah susun ikut urutan menaik. Okey, sekarang kita nak buat step-step yang dalam. Okey, tengok Tak apa, nanti buka sekolah kita buat lain yang ni. Okey, lelaran I. Yang ni yang kita uji kali pertama tadi. Yang buat nombor 1 kan. Lepas tu dia ada syarat. I kurang daripada bil nombor tolak 1. Ini yang kedua. Okey, yang ni yang ketiga kita uji pula. J sama dengan 0. Lepas tu J sama dengan ni kan. 4. 5. Ini semua ni 6. Ini 7. Ini 8. Yang saya suruh buat nombor-nombor tadi kan. Pasal nak guna untuk ni lah. Okey, sekarang kita tengok. Lelaran I. Kan dia ada dekat situ. I sama dengan 0 kan mula-mula kan. Jadi kita buatlah I ni nilai pertama adalah 0. Faham tak? Takat ni. Faham. Baru yang pertama. Check dekat buku teks tu kan dia kata I sama dengan 0. So kita pun letaklah I mula-mula 0. Lelaran yang pertama adalah 0. I ni, I tu 0. Kurang daripada bil no. Bil no tu bilangan nombor. Tadi bilangan item ada 5 kan. 5 tolak 1 berapa? 4. 4 kan. Jadi 0 kurang daripada 4. Betul tak? Ya. Ya, lepas dia kita buat pula yang ni step yang ketiga ni. Dia bagi dah kat atas tu J sama dengan 0. Kita isi je lah J sama dengan 0. Okay. Patutnya bukan ni. Saya tak payah tulis J sama dengan 0. Tulis J saja. Okay. J sama dengan 0 dia bagi. Lepas tu dia bagi uji syarat. J kurang daripada bil no tolak I tolak 1. J. Buat satu-satu tau. J tu 0. Kurang daripada bil no. Bil no berapa? 5. Item kita 5. Pandai. 5 tolak I. I berapa? 0. 0. Macam tu lah buat satu-satu tak susah. 5 tolak 0, 5. Lepas tu tolak dengan 1. 4 kan? 0 kurang daripada 4. Ya. Okay. Lepas tu. Lepas ya dia pergi ke syarat lain pula. If. Yang ni dia guna if kan. If no J lebih besar daripada no J tambah 1.
Sekarang ni no J. Asal kita 51432 kan item kita. No J. J sekarang berapa? Kosong. Kosong. Okey. No dalam indeks kosong lebih besarkah daripada no kosong tambah 1? No 1 kan? Ni. Indeks kosong ni. No J tu kosong, yang ni lah. Lebih besarkah daripada no J tambah 1? Ni. Ya, lebih besar. Ya, kita tengok pada item. Adakah item pada indeks kosong lebih besar daripada item pada indeks 1? 5 lebih besar daripada 1? Ya. Okey, takat tu? Okey. Okey. Kalau ya, kita akan buat penyataan di bawah tu. Okey, di bawah if tadi tu yang ada 3 penyataan tu. Okey, sementara dia kata sementara sama dengan no J. Kita buat belah kanan dulu. Kita buat yang ni dulu. No J. No nombor pada indeks J. J tu kosong. No kosong berapa? 5. No kosong? 5. Ni. Item dia 5. No J sekarang ni sama dengan no J tambah 1. Okey, kita buat yang kanan dulu. No J tambah 1 berapa? 1. Kan? 1 ni, ini nilai dia 1. 1 ni akan masuk ke no J. No kosong lah kan? Faham tak? 1 ni akan masuk ke sini. Faham. Okey, 1. Sekarang ni sementara nilai dalam sementara nilai dia 5. 5 ni akan masuk ke mana? Masuk ke mana kelas? No J tambah 1. Maksudnya pada indeks 0 tambah 1. Indeks berapa? Indeks 1. Kan? Tadi 1 ni masuk ke 5. Sekarang 5 ni akan masuk ke indeks 1. Okey? 5 ni akan masuk ke indeks 1. Jadi kedudukan baru dia jadi macam ni lah. 1, 5. Faham tak? Faham. Pasal apa 1, 5? Sebab dia dah tukar tempat tadi kan? Ya. Sebab nombor pertama lagi besar daripada nombor kedua. Okey. Kemudian yang ni saya saja buat. Dia tak ada dalam nombor ni, nak bagi awak nampak. Okey. Kemudian J sama dengan J++. J++ ialah J sama dengan J tambah 1. J sama dengan J. J berapa sekarang? Kosong kan? J kosong. Kosong. Tambah 1. Tambah 1 J sekarang jadi? 1. 1. Lepas J1 dia akan masuk ke sini. Okey, ubah kat sini tau. J sekarang jadi 1. Nampak? Okay. J 1. 1 kurang daripada 5 tolak 0 tolak 1. Ini tak ubah dia sama je kan? Ya. 1 ya. Kalau ya, kita bandinglah indeks yang kita duk tengok sekarang ni. Indeks J. J1 indeks ni. Tengok saya buat merah ni. Kita banding dengan indeks J tambah 1. Okay. No J. No J ialah 5 kan? 5. Ya. 5 lebih besar daripada 4. Betul tak? Ya. Kalau ya, kita kena tukar tempat. Nak tukar tempat, ambil yang ni lah. Sementara ni akan pegang no J. No J berapa? 5. Kan? Yang ni masuk dekat sementara. Okay. No J sekarang ni. No J akan ambil nilai no J tambah 1. 4 ni akan masuk ke sini. Sementara ni buang. Sekarang dia masuk dekat sementara. Jadi 4 kan? Yang ni. Lepas tu no J tambah 1. Ni J tambah 1. Tempat ni akan ambil nilai dalam sementara. Nilai dalam sementara adalah 5. 5 masuk ke sini kan? Ya. Okey. Yang ni indeks pada item berapa ni? Ini indeks dia 1 kan? Ini indeks dia 2. Tengok dia tukar tempat dah ni. 4 duduk dalam indeks 1. Tengok 4. Okey. Indeks 2, 5. Faham tak? Faham. Faham kan? Senang je. Senang je. Nampak macam susah tapi senang. Sebab kita tengok nombor ni, nombor ni bertukar tempat, dia jadi lagu ni lah, dia tukar tempat.
Okey, sekarang ni J sama dengan J tambah 1. J ialah 1 dah. 1 tambah 1, 2. J sama dengan 2. J sama dengan 2. Buatlah seterusnya. J sama dengan 2. Ulangnya tu je lah. 2 kurang daripada 4, ya. Kalau ya, P ke sini pula. Okey. Tengok pada indeks 2. 2 nak banding dengan 3. Okey. 5 lebih besar daripada 3, ya. Ya. Sementara ambil nilai J. J yang ni. Sementara tu pegang nilai 5. Okey, buang dah yang ni tak duduk kat sini. No J sama dengan no J plus 1. J plus 1 ni akan ambil tempat J. Okey. Lepas tu yang kita buang tadi tu, yang 5 tu akan masuk balik ke J tambah 1 kan. Okey, lepas tu kita dapat dah. Dia akan tukar tempat yang ni. 3 ke depan, 5 ke belakang. Okey. Lepas tu J jadi 3. Okey, uji balik. J 3. 3 kurang daripada 4, ya. Ya. Ujilah yang kedudukan 3 dengan 4. 5 lebih besar daripada 2, ya. Okay. Sementara akan ambil nilai 5. No J akan ambil nilai 2. Ini keluar asal kan. Lepas tu dia masuk balik. Masuk balik. 5. Okey. Jadi macam ni. Okey. Lepas tu J sama dengan 3 tambah 1 jadi 4. Okey. Sekarang J sama dengan 4 kat sini. Okey. Tengok J sama dengan 4. Ni. 4 kurang daripada 4. Betul tak 4 kurang daripada 4? Tak. Tak. Tidak. Kalau tidak, yang ni dia tak buat tau. Ni dia tak buat. Yang ni pun dia tak buat. Okey, yang ni pun tak buat. Dia guna yang asal yang atas ni. Yang ni pun dia tak buat. Okey, dia terus ke I sama dengan I tambah 1. Yang ni yang I plus plus tu. Okey, sekarang ni. I sekarang dah jadi 1. Sebab I sama dengan I tambah 1 tadi. 0 tambah 1 jadi 1. 1 kurang daripada 5 tolak 1. 1 kurang daripada 4, betul? Ya kan? J mula balik dengan 0. J sama dengan 0. Okey. Uji yang ni, ya. Bila ya, banding 2 ni. 1 lebih besar daripada 4. Betul tak 1 lebih besar daripada 4? Tidak kan? Ya. Maksudnya tak perlu tukar tempat. Okey. Tidak, maksudnya tak buat lah. Yang ni tak buat, ni tak buat. Ni pun tak buat, ni pun tak buat. Lepas tu J sama dengan 0 tambah 1. Okey, J jadi 1. Uji balik kat sini, J 1. Okey. 1 kurang daripada 3. 1 kurang daripada 3, ya. Okey. Pada indeks 1 banding dengan indeks 2. Banding 2 ni. 4 lebih besar daripada 3. Ya. Bila ya, kena tukar tempat lah. Pasal urutan menaik kan, nombor kecil kena duduk depan. Okey. Sementara ambil nilai no J. Yang ni akan keluar, dia masuk dalam sementara. Lepas tu no J sama dengan no J tambah 1. No J tambah 1 ni akan masuk kepada sini. Jadi 3 tadi ni. Lepas tu no J tambah 1 akan ambil balik nilai 4 ni. So jadi 1, 3, 4, 2, 5. Betul tak? 1, 3, 4, 2, 5. Betul lah. J sama dengan 2. Okey? Boleh tak agak-agak? Nak kena terang lagi ke? Saya laju-laju sikit lah. Dah boleh dah kan? Okey, J sama dengan 3. 3 kurang daripada 3? Tidak. Bila tidak, dia tak buat dah yang ni. Dia terus I plus plus. I sekarang jadi 2. Okey, sekarang buatlah I sama dengan 2 ni. Okey. Tadi kan masa saya tunjuk yang awal tu, lelaran yang pertama adalah 4 kan? Tengok ni. Yang ni tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ni tak guna, kira 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okay. Yang kedua dia makin kurang. Kalau tengok yang bawah ni. Yang ni dia jadi 1, 2, 3. Nampak? Okay. Yang bawah ni dia akan jadi berapa agak-agak? 1, 2. Okay. Okay. Bila I sama dengan 2, 2 kurang daripada 5 tolak 1. 2 kurang daripada 4, ya. Okay, uji lagi.
Boleh buat ke? Saya nak kena explain satu-satu ke? Boleh pun buat. Boleh lah Nah. Ha. Mula. Okey, catat alih mesti ada mula atas ni. Macam biasa ni terlindung sikit. Okey, kita start daripada sini. Okey, dari sini. Warna 51432. Ini adalah proses. Ini proses. Ini proses juga. Yang ni pun proses. Okey, jadi dalam catat alih kita pindah ke bentuk macam ni. Dalam Poisa kadang-kadang dia bagi pseudocode. Dia bagi kod atau cara dia suruh awak buat ni. Catat alih ni kena lukis sendiri. Okay, kena tahu lukis. Ini adalah proses. Ini juga proses. Ni proses. Okay, tapi dia pecah lah. Dia tak buat dalam satu kotak. Dia buat kotak asing. Boleh juga kalau nak buat satu kotak semua pun. Okay, kalau nak buat 3 ni satu kotak pun boleh. Ni. Okay, lepas tu I sama dengan kosong. Ini juga proses. I sama dengan kosong. Proses ni. Tu dia cantum sekali. Okay, kalau tengok macam dia buat ni, boleh juga buat macam ni, tak salah. Nak buat satu-satu pun boleh. Yang ni satu kotak, ni satu kotak, ni satu kotak, ni satu kotak, kan? Ini. I kurang daripada bil nombor tolak 1. Ini adalah apa ni? Kita panggil sebagai syarat. Bila syarat, simbol apa catat alir? Simbol apa? Diamond. 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 Tu sebablah dia duduk dalam diamond. Okay. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okay, lepas ni dia akan buat J sama dengan kosong ni, yang ketiga ni. Yang kita buat tadi tu. Tu yang dia turun ke sini. Jika syarat benar, dia akan masuk gelung bawah ni. J sama dengan kosong. Lepas tu dia uji syarat pula, syarat untuk J. Ini yang keempat. Ni. Yang keempat ni. Boleh tanda sikit dekat buku teks. Okay, yang ni yang keberapa ni? 3. Yang ni yang keempat. Okay. Bila syarat ni benar, dia akan buat bawah ni. Yang ni yang kelima. Okay. If. If maksudnya syarat juga. Macam for. For syarat, if pun syarat. Jadi yang kelima ni duduk dalam syarat. Ni. Ini yang kelima. Okay. Bila syarat ni benar, dia akan turun ke bawah ni. Okay. Dia akan buat yang ni. 1, 2, 3 baris. 3 baris ni adalah apa dia ni? Apa dia 3 baris ni? Proses. Proses. Sebab dia umpukkan nilai. Umpukkan nilai belah kanan ke belah kiri. Ini proses. So, 3-3 tu dia cantum kat sini lah. Satu kotak aja. Lepas tu, selagi syarat ni benar, dia akan laksanakan 3 ni. Okay. Bila syarat tu palsu, bila syarat ni dah tak memenuhi ni, dia akan naik ke J++. Jika syarat ni palsu, dia akan ke sini balik. Dia akan uji. J sama dengan J tambah 1. Tu sebablah dekat sini. Dia akan naik balik ke atas. J sama dengan J tambah 1. Okay. Oh, yang ni pun tadi. Syarat ni jika benar dia buat yang bawah ni. Ya, kan benar. Kalau palsu dia akan P ke J sama dengan J tambah 1. Kalau palsu dia akan naik ke atas juga. Naik ke sini. Okay. Lepas tu. Rabut sangat. Okay. Lepas dia naik ke atas ni. Yang ni yang ketujuh kan. Okay. Lepas dia naik atas dia akan uji balik. Kat sini. Dia akan uji syarat. Jadi dia akan masuk ke sini. Okay. Bila syarat palsu, bila syarat ni dah tak dipenuhi, yang bawah ni semua dia tak buat dah. Okay, syarat ni palsu, dia akan naik balik ke atas. Ke sini. I sama dengan I tambah 1. Syarat palsu, I sama dengan I tambah 1, dia akan naik ke atas. Okay, I sekarang jadi 2 ke kan?
2 kurang daripada 4 macam tadi tu. Dia akan uji syarat ni. Ni, syarat atas ni. Kalau dah syarat ni palsu, dia akan keluar dari gelung. Keluar dari gelung, dia keluar selepas tanda ni, tanda keli, dia keluar. Maksudnya dia masuk ke document.write. Kalau palsu, dia akan pergi ke output. Document.write ialah output. Okey, papar nombor, lepas tu akan tamat. Okey, ini dari segi catat alir.